Hello, kita bersama kembali dalam episod yang baru dalam The Larang Podcast bersama Adi dan Lala. Okey, dalam episod kali ini kita akan bercerita tentang inspiring stories dan lifestyle oleh tetamu kita. Untuk yang baru join, podcast ini boleh didengar di Spotify dan boleh ditonton di YouTube Larang TV. Okey, Lan, kita ada tetamu seperti biasa minggu ni. Alright. Kali ini kita ada seorang yang amat terkenal dan disegani dalam bidang yang beliau ceburi. Kepakarannya mengubah wajah seseorang dengan hanya menggunakan gunting dan juga sikat sahaja. Okey, Siapakah tetamu kita kali ini? Tuan-tuan dan puan-puan, tanpa membuang masa, kita ingin menjemput tetamu undangan kita kali ini, Bambang Soteto. Hey, masuk. How are you, Bambang? I'm good. Good. Okay, thank you. Korang jemput Bambang datang sini. Untuk pendengar dan penonton kita semua, The Larang Podcast Show, Bambang Soteto merupakan pemilik salon rambut Hair Kunz di The Curve Damansara dan mempunyai pengalaman dalam lebih dari 10 tahun dalam dunia dandanan rambut secara profesional. Okey, betul tak Bambang? Okey, sebelum kita nak trim rambut kita yang sebab terkurung PKP lama sangat ni, dah panjang mengurai kan. Kita nak check OOTD masing-masing. Okey. Okay, so now kita check OOTD I dengan Adi dulu. Okay, kita twinning pakai color yang sama, Adi. Yes, betul. Kali ni kita twinning lagi. Baju design yang sama, color yang sama. Kami berdua memakai baju rawa daripada koleksi Maya Raya from Larang Lifestyle. Okay, Lan, boleh tak? Kalau tengok dekat design baju ni, tengok kat gambar sekarang dia macam dia high collar, dia macam Mandarin collar. Ni baju Melayu campur top baju kurung Kedah, so 3/4 je dia punya lengan. Belakangnya dia panjang sikit, kita buat supaya boleh menutup pinggulmu yang seksi. Lepas tu kalau siapa yang nak beli baju dari Larang Lifestyle, bolehlah ke website www.laramlifestyle.com dan gunakan promo code The Laram Show untuk dapatkan diskaun sebanyak 10%. Enough about Laram Lifestyle, kita ke dunia Hair Kunz pula. Bambang, macam mana OOTD Bambang hari ni? Alah, malulah. Biasa kita sebab hairstylist suka pakai baju warna hitam. Kali perasan lah. Okay. So walaupun di hitam plain di depan, tapi belakang design, okay. Nice. Oh my god, nice. Bambang ni yang setakat I kenal dia mesti ada benda, kalau dia pakai baju, dia mesti ada satu benda yang statement dia. Macam kalau tak baju, kasut. Yes, kan? Yes. Okay, kita nak main game sikit Bambang, nak bagi nak break the ice di antara kita. So kita nak main rapid fire game. I bagi pilihan jawapan 2, anda kena pilih satu je. Itu pun cepat-cepat. Okay? Sekarang ni takutnya kau bayangkan kita nak bawa kau pergi cosplay. I suka. You tahu kan Mama suka cosplay? Ya. Kita tanya benda tu sekejap lagi. Selalu buat. Walaupun kat Malaysia juga. Buatlah. Menang-menang lagi. Macam-macam. Wow. Okay. Walaupun dah tua. Tapi favourite tempat kalau nak pergi mana-mana, Jepun kan? Jepun is the best lah. Kalau you pakai kat sana, orang tak kata buang terbiat. Kalau kat Malaysia ni kan kejap lagi semua pandang kan, lantak lah. Okay, ready? Nak main game ni? Okay, ready. Okay, hairstyle, Gohan or trunks? Trunks. Trench coat or kimono? Kimono. Pedang atau pelembing? Pedang. Shield atau pom-pom? Pom-pom tu, kenapa sebut pom-pom? Tak tahu. Dia mencabar sikit kerja kau, Adi. Kasut, high cut or sneakers? High cut. Adi jawab dia. Bambang ni laram ke tidak? Apa kita tengok gambar ni? Okay Lan, kalau kita lihat di sini pilihan Bambang ni, dia ni dah boleh jadi hero manga, tak tahu lah manga ke betik ke apa. Lain daripada yang lain. Unfortunately Bambang, you are not Laram. Terlampau pelik. Dah boleh bayangkan dah macam manga anime Jepun. Kita dah bermain rapid fire dengan Bambang, tak tahulah apa pikiran dia pilih benda Allah tu, pilih pilihan dia tadi tu.
sekarang ni kita nak kenal Bambang dengan lebih rapat lagi dalam segmen seterusnya, segmen apa Lan? Siapa ada itu? banyak segmen ni. Yes, segmen situ. Okey, di episod kali ini drama sebabak kita berlaku di sebuah rumah bujang di Kota Metropolitan Kuala Lumpur. 3, 2, 1, action. Tada! Aku dah beli bleach rambut untuk color rambut kat rumah kejap lagi. Bleach ni aku beli 3 botol tau. Kena guna semua. Baru dapat rambut macam Lady Gaga. Kanan warna pink, kiri warna hijau, tengah-tengah tumpuk kuning. I love it. Ish, kau ni biar betul. Kau tak takut ke rambut kau rosak? 3 botol bleach kau guna. Silap-silap mau terbakar, hangus kau punya kulit kepala nanti Lan. Kau apa tahu pasal rambut? Aku beli ada brand lah. Mesti okey punya. Aku rasa kan baik kau pergi tanya budak sebelah rumah tu. Dia tu kerja kat salon. Dia mesti tahu. Tak nak lah aku. Dia tu kerja salon cat rambut apa tah. Dah. You wait and see, okay dia? Beberapa jam kemudian. Pandanglah, lihatlah rambutku yang cantik dan dadaku yang bidang. Wah, cantiknya rambut kau. Betul lah, menjadi betul. Kau beli sampai 3 botol. Color dia very dark. Cuba kau pusing jap. Okey, aku pusing. Stop. Kenapa ada botak? Kenapa ada botak kat belakang kepala kau ni? Botak? Macam aku rasa. Yelah. Help. Tolong. Oh my god. Tolong. Tenang. Jap, aku pergi panggil budak sebelah rumah kita jap. Cepat. Kenapa ni? Kenapa dia jadi macam ni? Tak tahu. Ni. Tak tahu. Kawan saya ni tadi dia bleach rambut 3 botol. Sedap. 3 botol. Allah, memanglah. Itulah Abang cakap kalau orang pakai buat bleach kat rumah ni, selalu memang akan jadi macam ni. Selalu accident. So sebenarnya kalau nak buat bleach, tak boleh buat sendiri. Better pergi salon jumpa pakar macam saya. Okey. Tak boleh buat apa tau. Oh my god. Sampai tersedak-sedak aku Lan berlakon kali ni dengan mama aku punya nervous. Okeylah, balik semula seperti manusia biasa ya. Karakter masing-masing. Tenang. Okey Bambang, I nak tanya you ni. Nama salon you dekat The Curve tu, Damansara tu, nama dia Hairkunz kan? Betul. Kenapa you pilih nama ni? Okey, hair plus Kunz. Kunz tu bahasa Jerman. Okay, maksud dia art. So, hair art. Kenapa Bama guna bahasa Jerman? Sebab Bama start belajar buat rambut walaupun secara part time semua dekat Jerman. So tu bermulalah career sebagai seorang yang mengenali bidang dandan rambut lah. Sebab actually Bama belajar chemical engineering. So everything start from there lah. So kita nak ingat balik bibit-bibit cinta terhadap hairdressing tu, Bambang kita guna bahasa Jerman. Bambang study kejuruteraan kimia di Jerman. Apa yang membuatkan from engineering lepas tu melompat kepada industri rambut? Dia basically masa Bambang belajar chemical engineering dekat Jerman itu, Bambang kena kerja part time sebab kita tak ada duit. Terus terang lah tak ada duit. Duit cukup makan untuk belajar je. Nak buat benda tak cukup. So kita kerja dekat salon. Tapi tak kerja jadi hairdresser of course sebab tak tahu potong rambut lagi. So kita kerja, dia panggil coffee boy. Maksudnya orang yang bagi magazine, orang yang sapu sampah. So masa kita jadi coffee boy tu, kita nampaklah klien ni masuk, muka dia macam hauk. Keluar cantik. Masuk tak handsome. Keluar handsome. Macam macam mana dia orang buat benda-benda macam ni kan? Macam benda tu macam best tau. Makeover tu macam tengok orang masuk rupa lain, keluar rupa lain. Selalunya lagi bagus lah, bukan lagi buruk lah kan. Selalunya lagi cantik, lagi handsome. So the power of makeover tu terletak pada tangan seorang hairstylist tu Bambang suka. So maksudnya dari situlah Bambang tanam minat senyap-senyap macam kalau diberi kesempatan Bambang nak jadi hairdresser. Start dari situ. Macam you cakap tadi, macam Lan tanya tadi pasal you ambil kejuruteraan kimia dekat Jerman. You dah study daripada Malaysia bertahun-tahun. Lepas tu tiba-tiba you tukar terus career you sebagai macam mana? You tak rasa rugi ke macam mana? Okey. Memang ramai kadang-kadang kita sendiri tertanya,
what if kalau Bambang tak jadi hairdresser, Bambang jadi jurutera kerja dekat Petronas ke apa-apa kan. Sebab betul juga macam bila ditanya macam tu, dah lah pergi sekolah asrama penuh, belajar tinggi-tinggi kan, semua rugi tak rugi, sebab again ilmu is ilmu walaupun dalam bidang yang berlainan. In fact sekarang ni Bambang ni jadi hairdresser, I totally understand apa yang Bambang buat dengan colour. Bambang totally understand apa terjadi bila orang buat rebonding, relaxing, benda-benda chemistry, and I boleh explain secara kimia dekat I punya client apa akan jadi. Macam kalau you buat bleach, kenapa rambut boleh rosak kalau biar lama sangat, kenapa boleh luka, benda macam tu Bambang faham. So for me, I become a professional hairdresser yang faham tentang chemistry of hairdressing. Dia ada bonus sangat kat situ. So banyak lagi klien Bambang yang trust Bambang. Again, bila fikir balik rugi tak rugi tu, ralat tak ralat tu, pertanyaan tu saya rasa kita akan tanya lah what if. Tapi kalau Bambang tak jadi hairdresser, Bambang pula akan tanya, alamak kenapa aku tak jadi hairdresser dulu? Mungkin pula kan? So tak apa, choice has been made. Babang kata macam dia ada benda yang dia relate kan, macam your ke juruteraan kimia, lepas tu ke benda-benda berkaitan kimia, bahan-bahan rambut kan. Pernah tak terasa macam nak keluar produk sendiri ke? Banyak kali terfikir nak keluar produk sendiri semua, tapi it's not time yet. Sebab Bambang tak nak keluar produk for the sake of keluar produk. Just ambil formula mana-mana, letak nama sendiri, chop, lepas tu jual kan. Tak nak macam tu. So kalau nak dia betul-betul kena ada R&D. Sebab again Bambang pula background Bambang chemistry kan. So I nak kalau ingredient yang Bambang memang suka, yang betul-betul work. So kalau bayangkanlah kalau syarikat gergasi macam L'Oreal sekalipun memerlukan 20 tahun nak keluarkan satu produk anti hair fall, takkanlah orang macam Bambang ni tiba-tiba baru setahun jagung, tiba-tiba dah keluar produk 5-6 biji kan. So actually to be honest with you, sekarang ni pun Bambang tengah memformulate a certain thing yang insyaAllah maybe kalau ada rezeki, panjang umur dan Bambang akan keluarkan produk maybe tahun depan. Ni dah bertahun-tahun in the making lah. Wow, insyaAllah kita doakan Lan supaya Bambang keluar dengan produk dia, insyaAllah. Okay. Amin. Okay Bambang, tadi kita dah tahu Bambang berkecimpung dalam dunia dandanan rambut ni lebih 10 tahun ya. Bambang dapat tak lihat ada tak perubahan dalam industri penjagaan rambut atau dandanan rambut di Malaysia, di negara kita? 15 tahun dulu bila Bambang 14 tahun dulu bila Bambang start buka Haircoons dekat Malaysia, boleh dikatakan 99% industri dekat Malaysia ni dimonopoli oleh bukan Bumiputera. Dengan kata lain Chinese dominated lah. Diorang je yang profesional. Okay, untuk orang Bumiputera khususnya kaum Melayu, memang kurang, especially salon. Sekarang barber ya ramai, tapi dulu salon memang tak ada. Boleh kira dengan jari berapa salon yang profesional yang ada dalam Malaysia ni. So maksudnya time tu susah sangat sebab contohlah bagi contoh kita pun sendiri takut nak pergi salon Bumiputera sebab kita rasa dia orang tak hati potong rambut. Kita ada satu persepsi macam tu, tak naklah potong kat kedai ni sebab nanti dia potong salah. Even Bambang sendiri pun dulu sebelum jadi hairdresser, Bambang tak pergi salon Melayu, Bambang pergi salon Cina sebab rasa potongan dia orang lagi cantik. Betul tak? You pun rasa macam tu kan? Betul. Kalau macam kita nak pergi macam hari raya ke besar-besar punya ni, kita bayar lebih tak apalah, janji nampak cantik dan kita pergilah salon yang berbangsa lain, bukan Melayu. Okey, betul. Yeah. Okey. Selama berkecimpung dalam bidang dandanan rambut, ada tak pengalaman yang Bambang tak boleh lupakan? Banyak. Okey. Antaranya masa mula belajar lah. Of course, bila kita mula-mula belajar, kita tidak akan terlepas dari membuat kesilapan. Betul kan? Betul. So, masa Bambang dekat Vienna, masa tu belajar buat Master in Hairdressing. Okey. Kat sana kita tak bercakap bahasa Inggeris, kita cakap bahasa Jerman. Okay? Walaupun Bambang dah fasih bahasa Jerman pada waktu itu, memang dah fasih dah, tetapi tak dinafikan sebab itu kan bahasa ibunda kita kan. So kita akan terlepas sikit. So ada sedikit lah misunderstanding. So bila kita potong tu tak menjadi apa yang dia nak,
Oh, dia punya marah tu, oh memang tak boleh lupa sampai sekarang. So sebenarnya bila kita dengar cerita dia macam kelakar je sebenarnya. Kalau kat Malaysia dia kelakar tapi kat saya tak kelakar. Contohlah kat sana bila orang cakap potong, dia akan cakap potong 1 sentimeter je. Bunyi macam kelakar, 1 sentimeter banyak ni kan. Bila kita potong, kita rasa macam tak akanlah banyak ni. So kita pun rasa kita potong je lah lebih sebab takkan nak datang potong banyak ni. Tapi memang itu yang dia nak. So maybe Bambang terpotong 3 sentimeter instead of 1 sentimeter. Oh, menjadi satu igawan ngeri. Memang dia marah sangat. Dia punya marah tu macam orang kematian anak. Dia punya marah dia. Macam Memang tak ada 1 cakap apa. sentimeter tu 3 Ya, sentimeter tak banyak mana pun. Seminggu ya dah tak dapat balik banyak-banyak, tak dah. ada beza pun. Tapi Yes, dia macam betul. Tapi big deal to them. big deal for European people. That's why dia takkan cakap dalam inches. Kalau kita Malaysia inci kan, 1 inci, 2 inci, 3 inci kan. Tak, sana sentimeter je. So bila kita potong 3 Wow. sentimeter, dia dah macam mengamuk gila. Panggil I punya boss, semua everything. Even dia pernah cakap macam, oh kenapa orang yang ada kat sini, lain-lain macam tu lah. So tapi kita macam Bambang pula, okay tak apalah. Memang salah Bambang sebab dia memang cakap 1 sentimeter. Kita yang rasa benda takkanlah 1 sentimeter kan macam tu. So dengan kata lain, kalau lain dah kata macam tu lah. Kita tak payahlah nak tukar-tukar ya. Itu memang pengalaman ngeri yang tak boleh dilupakan. Yang satu, kalau yang menakutkan lah dengan kata lain. Macam mana kita nak menilai sesuatu salon tu salon yang bagus? Bila kita nak menilai satu salon yang bagus, kita tengok macam mana dia punya servis. Bukan servis, okay, of course semua akan ada good PR servis, tapi servis yang Bambang katakan ni contohnya, bila you masuk atau macam mana dia greet, okay, itu quite standard, betul tak? Bila you duduk, you beritahu okay, apa yang you nak. Macam tu lah, okay, I datang ni, I nak potong rambut sekian. Okay, you tengok dia punya feedback. Okay, you akan nampak sama ada dia listen ataupun dia, sebab ada juga hairstylist yang macam ni. Bila cakap, oh tak, ni. Dia macam, dia rasa dia tahu apa yang dia patut buat dan klien tu patut dengar apa cakap, apa yang trendy atau tak. Okay. So dia punya listening punya skill tu dah kurang. Satu. And dua, you duduk je dia suruh you beli barang. Faham tak? Selagi you tak beli barang yang you beli, yang dia nak jual, selagi tu dia tak akan start. Tu pun sakit kepala juga. So the hairstylist tu must come across seorang yang ikhlas, yang nak jadikan you cantik dan handsome. Maksudnya. So dia punya servis tu mesti is solely on what the client want and bukan what the hairstylist want. Sebab memang banyak terjadi apa yang hairstylist tu nak berbanding apa yang client nak. Especially kalau yang mengejar commission tu, tak sudah-sudah you nak wash and blow pun dia suruh beli shampoo. Ataupun krim dan sebagainya. So boleh nampaklah juga. So for me, carilah hairstylist yang betul-betul ikhlas nak bagi you cantik, nak bagi you segap. Maksudnya bila dia buat consultation tu, dia dengar dan dia bagi feedback yang bagus. Itulah. Okey, yang itu macam bila kita dah masuk dalam salon tu. Ini yang macam sebelum masuk. Yang ini yang sebelum masuk yang macam munda mandi depan tu. Bagus ke? Apa botol yang branded shampoo yang ada tu? Pergi kedai. Tapi lalu depan kedai je. Tapi tak, dia nak macam menilai. Boleh juga. Bagus. Kalau yang macam tu macam mana judgement dia? Okay. So kalau maksudnya kalau macam tu first, you berjauh, you tengok salon tu, first thing first, ada tak harga price list kat luar? Satu, because tak ada price list, it will be a very big issue later on. So you might be, macam benda yang ingat 100 boleh jadi sampai 400, 500. Okay, sebab benda tak ada terang-terangan di depan. Sebab you tak nak ada headache tu pasal harga. Itu satu. Keduanya, bila you munda-mandi tu, apa you patut tengok? You tengok rambut setiap hairstylist. Okay. Kenapa? Sebab hairstylist dekat situ, rambut dia dibuat oleh hairstylist lain yang dekat situ. Maksudnya rambut hairstylist A, hairstylist B yang buat. Rambut hairstylist B, hairstylist C yang buat. So, kalau you tengok rambut tu semua macam not your cup of tea, so larilah jauh-jauh. Sebab mungkin kat situ punk punya style ke, semua hijau, biru, kuning, dia pun agak menakutkan untuk you. Kan? You mungkin nak something yang very chic. Kalau dia ada bob, betul-betul bob yang clean. You tengok semua haircut kat situ. Kalau tengok hairstylist pun selekeh, rambut dia pun selekeh, I'm sure
dia punya kerja pun more or less akan selekeh juga. This is a And good another tips. thing, tip yang ketiga, you patut tengok dia punya lantai. Lantai, kenapa? Kalau ada salon yang lantai dia penuh rambut, maksudnya kadang-kadang ada salon ni, potong-potong dia biar je rambut tu, lepas tu next customer datang, dia tak sapu rambut tu dulu, dia biar je dulu. So for me, maksudnya hygienic tu tak ditekankan sangat, which is Bambang tak suka sangat kalau as a client, sebab I would rather tempat tu bersih. Kalau rambut kat bawah pun dibiarkan, apatah lagi beras, sikat, tempat cuci rambut, tak akan dilap ataupun dibersihkan. Especially time-time COVID macam ni, you really want salon yang betul-betul bersih, betul tak? Betul. Wow. Tadi tips yang Bambang baru bagi tahu kita tadi Lan dan pendengar-pendengar kat luar sana tu, itu adalah tips-tips yang sangat-sangat orang kata bagus untuk kita praktikkan. Kan? Sebenarnya I tak pernah terfikir macam tu Bambang. Betul you cakap. Kalau you pergi salon, you tengoklah hairdresser tu macam mana style dia kan. Yeah. That is so true. Okay, ni selalunya berapa lama masa yang diambil oleh seseorang untuk menjadi seorang hairdresser? Hairdresser basic ataupun hairdresser professional? Professional. Mama, I would say roughly 1.5 years untuk you belajar teori. 1.5 years lagi untuk you ambil experience dan belajar daripada kesilapan. So that already 3 years. Another 1.5 years untuk you belajar because 1.5 years you belajar basic, 1.5 years untuk you praktikkan basic dan belajar pada kesilapan tu untuk betulkan balik. 1.5 years lagi untuk you go advance. And then 1.5 years lagi, then it will be another half year je untuk you praktikkan balik yang all the advanced technique plus the basic. So basically 1.5, okay. 5 tahun lah. Dengan kata lain, a nice age untuk dia belajar berkesilapan, ini semua dan daripada pengalaman. So I would say 5 tahun dan ke atas untuk dia menjadi seorang hairstylist yang dah belajar daripada kesilapan, pengalaman dan a few teknik. Okay, Bambang dah ada pengalaman bekerja dalam negara dengan luar negara. Bambang rasa rata-rata dan Bambang tengok hairdresser kat Malaysia ni dah setanding ke dengan hairdresser kat luar sana? Okay, let me be fair. Okay, last 2 year, ni tahun 2021. Okay, 2019 Mama pergi ke Paris bersama L'Oreal, okay, atas jemputan. Dan kalau Lan nak tahu, kalau Adi nak tahu, one of our hairdresser menang peringkat dunia ya di Paris as the newcomer. Dia budak lagi 20 berapa tahun, 23 ke lupa, Chinese guy daripada Johor. So that say something. Kalau you menang peringkat antarabangsa as a newcomer of the year tahun 2019, berlawan dengan beribu-ribu orang hairdresser lain di satu dunia dan di Paris sebab tu. So maksudnya kita rasa kita punya level ni dah okey lah. Sebab wakil kita tu menunjukkan level kita kat mana, kan? Bukannya wakil setakat wakil, menang lagi. So okay. So I was there to witness dia punya ambil crowd, dia ambil sash dia ambil bunga dia. Kita rasa bangganya sebagai rakyat Malaysia ya kat situ. Macam so menjawab soalan tu rasanya dah setanding. Kita dah ada dah in terms of skill. Betul, tapi in term of SOP kerja dengan a few things masih lagi boleh dibaiki. Banyak lagi perlu dibaiki. Kat situ kita memang kalah. Okay, macam kita tengok, macam you cakap tadi, kita ke luar negara, ikut pertandingan, buat rambut semua. Kadang-kadang I tengok you punya Insta story, IG you, yang masa you buat show yang avant-garde rambut besar-besar tu, okay. So, I nak tanya you, dalam penjurian, apa yang dijuri? Benda-benda tu sampai, kalau tengok beca atas kepala, ada kereta api atas kepala, macam mana diorang juri tu? Dari segi apa? Okay. Faham? Sebab itu pun baru buat punya hair show yang dekat KLCC 2017-18 rasanya. Ada 20 model lah. Okay, macam cakap lah, besar-besar, gemuk-gemuk, berat-berat. Okay, basically avant-garde is something not wearable lah. Avant-garde is benda yang fantasi, illusion, big. You pergi Met Gala, benda-benda macam tu kan. So you buat avant-garde.
So bila kita buat penjurian tentang avantgarde ni, satu, must be original. Idea tu must be original. Bukannya original yang ni dah tengok dah. So maksudnya kalau you rasa you dah tengok tadi orang cakap beca tu kat kepala 3 kali, maksudnya it's not original anymore. Kan? So and then satu, okay, wearable memang tak wearable, tetapi adakah dia proportionate? Kita tengok juga. Adakah kena dengan dia punya makeup, dengan dia punya baju? Itu pun kita tengok juga. So tak bermaksud walaupun tak wearable sebab dia avant-garde, tapi it must be kena dengan tema yang pada waktu tertentu lah kan. Macam Met Gala, semua orang pakai pelik-pelik, tapi kena dengan tema ke tak? Macam tu lah kan. And then another thing, stability. Kalau you tengok model tu catwalk sampai pegang kepala, maksudnya benda tu tak stable. Maksudnya kalau dia lepas je tangan dia, benda tu akan jatuh, hancur kan. So tak stable lah. So benda tu kena kukuh, kena kuat. Bila jalan tak goyang. So benda-benda macam tu memainkan peranan. And of course estetik, dan adakah dia nampak cantik. Sebab beauty is the eye of the beholder. So setiap judge dia punya, dia nampak cantik, nampak pelik, nampak ni, tapi so dia more or less kalau estetik value dia tinggi, macam okay, cantik. Sebab benda abstract ni susah nak cakap kan. Tapi ada estetik value dia. So macam itulah penjurian avant-garde. I see, tengah-tengah aku tahu macam selama ni macam tengok macam kenapa macam orang nak cantik macam ni kan. Dia macam sebab aku futuristik semua kan. Macam mana orang bukan nak pakai rambut macam tu. Orang bukan nak keluar macam tu. Kenapa dia buat juga pertandingan macam tu? Itu sebab dia. Okay, dan obviously sebab kreativiti juga. Bambang, dalam banyak-banyak servis yang you offer dekat salon you, trim rambut, color rambut, perm rambut, straighten rambut, yang mana paling popular? Color rambut. Color rambut Color rambut. Okay. Kenapa orang kita obses untuk color rambut? Okay, sebab color rambut ni dia punya makeover dia lebih lagi. Sebab kadang-kadang kalau dia nak potong rambut, dia orang takut. Sebab bila potong tak boleh panjangkan balik kan. Kalau color, contohlah, you baru putus cinta, you nak buat makeover, color rambut is the best. Sebab you terus bertukar wajah. Daripada hitam ke blonde, blonde ke merah, merah ke warna apa-apa kan, tanpa you pendekkan rambut you sangat. So that is the reason why lah. Color rambut is the best way for you untuk you portray how are you feeling, what your mood, ataupun what kind of person you are, more or less lah. Betul, I setuju yang tu. Macam kau color rambut, kau akan rasa macam a new you kan. Yes. Okay. Bagaimana nasihat Bambang untuk orang yang tak berani nak color rambut? tak ada confident nak color rambut. Ada tiba-tiba ada orang ketawa, kenapa ya? Okay. Sebelum itu dia macam ni. Bila you nak buat color rambut ni, kalau boleh kita ambil lah kita ambil lah apa kita panggil tu? Inspiration tu yang dekat dengan kita. Contohlah, kulit kita warna macam ni. Janganlah inspire from Mak Saleh kat sana. Sebab kulit dia orang warna lain. So bila dia buat warna blonde, memang kena dengan diorang. Warna blonde tak mungkin tak kena dengan kita. So because skin tone is memainkan peranan sangat penting. So my advice untuk orang yang baru, yang tak ada confident nak color rambut, cuba cari inspiration dengan orang yang sama skin tone dengan kita. Tengok, kalau dia boleh carry dengan kulit gelap macam tu, I pun boleh carry. Lebih kurang lah. Okay. And then start small. Start small ni maksudnya jangan start dengan bleaching. Jangan. Buat warna yang tanpa bleaching dulu. Tanya dulu hairstylist tu, kalau saya buat colour ni, kena bleach tak? Dah lah, first timer kan, janganlah first timer tiba-tiba terus bleach, terus highlight. Kalau nanti yang terkejut, betul tak? So we start small, sikit-sikit, lama-lama jadi bukit, lama-lama jadi blonde juga nanti. Kalau aku color rambut macam ni, nampak tak nampak je brown dia. Itu macam itu erti color rambut dah untuk aku. Okay, another suggestion Abang boleh bagi kalau macam Lan kan, Lan macam takut, macam tak confident. Okay, instead of taruh highlight tu kat atas, why not you do hidden highlight? Hidden highlight ni macam
Yang you boleh silat-silat nampak. Tapi terang. Tapi tersorok. That is another way tau. So you boleh build confidence sebab lama-lama macam Lan cantik lah. Tengok-tengok. Dia akan tanya balik, nak tengok. So lama-lama you akan dapat compliment tu banyak kali dan it can build your confidence. Dah confident sangat kita Marilyn Monroe lah. Okay, Pamang nak tanya macam pasal pandemik ni, how affected you are? Okay, sangat affected. Tipu lah kalau mau cakap tak ada apa-apa, takkanlah kan. Semua orang tahu affected. Actually, I've been very vocal about it. I put it on my social media. I put it in my Facebook, IG. Not how I feel. How I feel tu one hal. How we really feel as a community. Hairdressers community lah. Sebab Bambang pun Presiden Bumi Putra Hairdressers Association. So, tahulah macam mana, faham perasaan-perasaan. Antaranya, sebab tak boleh buka salon. Dalam masa 2 tahun, kurang dari 2 tahun ni, dekat 8 bulan kita orang tak buka salon. 3 bulan buka, 3 bulan tak boleh tutup, buka berbulan-bulan, tutup. Balik sebulan, buka 2-3 bulan, tutup. Balik 3 bulan. So, macam frustrating. Frustrating sebab tak boleh buka. Itu satu hal. Tapi at the same time, kita pun berkecamuk juga sebab kes pun tinggi. Keluar, kena COVID. Tak keluar pula, tak ada duit. Tak boleh survive kan, bukan semata pencarian. Itu satu. Kedua, kalau orang yang ada salon, ada kedai, rumah kedai, kalau owner rumah kedai tu tak memahami, minta juga sewa, dah macam mana nak bayar sewa kan? Kalau sebulan tak apa, kalau 3 bulan macam ni, tutuplah kedai tu, dah bankrupt. Bukan bankrupt lah, dah lah, business pun kena tutup. It's frustrating juga. That's another frustration. And of course, pekerja yang bekerja dengan salon-salon ketutup ni dia frust sebab dia buang kerja, dah tak ada kerja. Nak buat rumah ke rumah pun bahaya sebab kes tinggi. So dia macam itulah, nak buat apa. Itu dia punya problem yang paling besar. So memang susah lah. So sebenarnya kita orang nasi hairdresser ni, kita orang memang menanti-nantikan pembukaan semula, tu nombor 1. Nombor 2, masa tak boleh buka tu menanti-nantikan bantuan dari segi kewangan, of course. As a business owner dan of course juga sebagai yang bukan business owner. Kesian. Bambang sebagai Kalau presiden, Adi dengan Lan nak tahu, kalau Lan Adi nak tahu ni, Bambang cerita sikit, 3,000 salon dan barber tutup sepanjang PKP daripada tahun lepas. 3,000, bukan 1,000, bukan 30, 3,000 salon dan barber tutup. Dan semua pengusaha-pengusaha dandan rambut apa salon tu dia dah spend orang punya modal, tenaga. Betul. Especially yang dah dalam dunia dandan rambut bertahun-tahun. Dalam bisnes tu, and then tiba-tiba dia orang terpaksa let go their business. It's very sad actually. It's very sad. Betul. Kalau suara Bambang ni didengari kan, apa suggestions yang you akan suggest? So menggunakan platform korang punya podcast ni. Amin. Kat sini Bambang nak suarakan, tak adalah. Basically benda yang sama juga. As a business owner and hairdresser yang dah bekerja pun quite lama juga dalam industri dandan rambut dekat Malaysia ni. Satu, kalau you guys kena tutup, ni nasihat lah juga kalau kepada pengusaha salon yang kena tutup ataupun barber kena tutup, jangan, tak bermakna korang gagal. Tak bermakna korang gagal. Jangan biarkan orang cakap kat luar, sebab you tak pandai manage business, sebab you tak pandai jaga cash flow, semua. Itu semua jangan mencarut. Itu semua tu jangan dengar. Sebab ada juga orang cakap macam tu, baca dalam surat khabar dia kata tak pandai jaga cash flow disebabkan punca bisnes tutup. Jangan, bukan sebabkan itu. So jangan rasa macam tu. Korang tak gagal. Don't worry. Boleh. Yang paling penting, nyawa penting. Kita kena sihat, bernyawa. We can always start over again. Don't worry. Bila boleh buka, kita start balik. Tak ada siapa-siapa pun akan kecam you. Itu yang pertama. Sebab Bambang nak just to make sure korang bukan gagal. Dah hidup tu pun dah berjaya dah. Yang keduanya, kalau benda ni berlaku sekali lagi, maksudnya ada lagi PKP, yang keempat ke dan kelima sekalipun, kita pun tak tahu apa akan jadi. Harap-harap sangatlah kerajaan yang memerintah tu
dia orang cakap takkanlah nak fikirkan nasi hairdressing, hair barber je. Okay, Bambang cakap pasal Bambang punya industri. So Bambang cakap pasal Bambang punya industri lah kan. So ada, of course ada industri lain. Ada lagi gym lah, apa semua, pengusaha makanan semua. But I'm talking about my industry. Tolonglah beri perhatian kepada kita orang juga, sebab walaupun you guys tak rasa kita orang essential industry, essential service, tapi sebenarnya kita orang essential. We are essential because potong rambut ni for me essential. Okay, untuk orang sebab kalau you guys tengok pun politician tu pun rambut dia pendek je sepanjang-panjang PKP tu. Essential kan? So sebab dia orang tahu kalau dia tak potong dia orang pun serabut. Betul. So essential. Please kita orang jaga SOP. Kita orang SOP paling ketat sekali dalam banyak industri. InsyaAllah tak ada penularan. Kita akan jaga sebagaimana klinik kesihatan boleh buka, sebagaimana itu kita orang patut dibiarkan buka juga, sebab kita orang essential service dan kita orang sangat menjaga SOP. Itu je Bambang minta kalau kena lagi sekali bagi PKP. Dan jangan risau, kita tak akan ambil beratus-ratus orang. Kita akan kontrol. Kita akan kontrol 5 orang sehari ke, asalkan duit masuk sikit pun jadilah untuk survive. Bukan nak buat untung berjuta-juta pun. Itu je lah. That is my concern. Kalau dia terjadi sekali lagi, hopefully dia orang boleh dengar. Hopefully ada orang yang mendengar. Mungkin ada politician yang dengar. Wakil rakyat ke yang dengar you punya podcast ni, boleh ambil saranan dan saya punya suggestion. Itu saja. Amin, amin, betul amin. juga. Semoga didengari. Okay. Macam Lan, macam Bambang cakap tadi, setiap bisnes adalah penyumbang ekonomi negara. Betul? Setiap bisnes, kecil besar, dia orang penyumbang ekonomi. I think kalau ada cara, kita cubalah selamatkan. Okay, Betul. ada lagi soalan Lan? Sekarang ni macam banyak perempuan berhijab. Okay? Perempuan berhijab, okay? Kita nampak macam ada another market macam untuk hijab free salon kan. Untuk Bambang sendiri ada tak offer that kind of service? Oh, sebenarnya bila you menyentuh hijab ni adalah satu, hijabista ni adalah satu market lain dah. Okay. Kalau Lan nak tahu, Bambang ada 7 brand sekarang. Daripada 7 tu, 6 adalah exclusively only for women. Wow, okay, So, okay, cerita kat yang situ tu. sahaja, yes, kat situ sahaja dah nampak dah market dia besar dekat mana. Dekat hijab. Okay, kenapa eksklusif for women? Because hijab, and then of course Malaysia adalah negara Islam. Okay, and then rata-rata banyak yang beragama Islam dan bertudung kan, bertudung. So aurat lah. So memang dia nak yang buat rambut dia orang perempuan, menggunakan produk-produk yang tanpa was-was, berwarna telus air, sebab tak semestinya orang yang berhijab ni tidak berfashion. Di bawah tudungnya itu ada juga rambut yang berwarna-warni. Ini change my ilmu baru tau. Selalu I punya kalau fikir pasal salon hijab, I fikir macam masuk je boleh buka hijab. So macam ni baru I tahu macam bekerjanya perempuan, semua produk tanpa was-was, and then Betul. semua yang macam tidak ada chemical yang alkohol ke apa ke. Klien ni dia nak explanation. Kenapa pewarna yang ni telus air, kenapa pewarna ni tak telus air. So sebab kadang-kadang bukannya dia orang ignorant ataupun apa, it's just that dia orang tak tahu. So kita ni sebagai orang yang tahu, kita kena sampaikan ilmu, share ilmu, share dekat social media, so they will understand kenapa pewarna ni telus air, kenapa pewarna ni tak telus air. Contoh rebonding, relaxing, benda-benda macam tu kan. Kadang sekarang ni banyak yang tanya, rebonding, relaxing ni tiba-tiba pula, dulu tak pernah tanya, tiba-tiba sekarang tanya, telus air ke tak? So Bambang dah kena start share video. So Bambang selalu share video pasal benda-benda ni. That is where Bambang cakap, I punya ilmu sebagai seorang jurutera kimia tu sangat-sangat diguna pakai. Bagi satu tips penting untuk perempuan yang berhijab nak jaga rambut. Perempuan berhijab ni dia ada banyak isu rambut dan isu masalah kulit kepala. Sebab dia berhijab 8 jam, 10 jam kan. Bila pergi office daripada pagi sampai malam, petang ke apa kan. So berjam-jam lah dia pakai tudung tu. So faham. So dia akan ada satu isu pertama yang selalu ialah keguguran rambut. So dia kata, alamak, kadang-kadang dia cakap, I bukan apa, bila berhijab ni I gugur rambut, dia kata kan. So kadang-kadang dia rasa
ada pernah dengar tahu orang cakap dia buka balik hijab dia sebab dia gugur rambut. Okey, tu tak apalah, lantak pi lah kan. So tu isu pertama, gugur rambut. Isu kedua, bau. Kadang-kadang rambut berbau, rambut berbuah, rambut cepat putus, kelomomo, flakes, gatal, ruam dan sebagainya. Okey, so macam mana nak jaga? Senang. First thing first, bila you bertudung, kalau you tak reti blow rambut, tak suka blow rambut, potong je rambut pendek. Okey? Sebab jangan pakai tudung bila rambut basah. So of course akan berbau, akan berkurap, akan ada ruam, akan ada keguguran rambut, rambut akan putus. Ni semua jadi sebab bila you pakai tudung dalam keadaan rambut basah. Kena blow dulu sampai kering baru pakai tudung. Itu satu. Kalau malas, basuh rambut waktu malam, besok pagi dah kering baru pakai tudung. Kan senang? Itu yang pertama. Yang kedua, bila pakai anak tudung, pastikan pakai anak tudung yang daripada material yang natural, bukan sintetik. Kenapa? Sebab bila you pakai sintetik, dia akan bergesel dan menghasilkan statik. Statik kalau berapa minit tak apa. Kalau statik berjam-jam, rambut akan jadi frizzy. So sebab tu dia boleh buka tudung, kembang rambut dia frizzy. Sebab bergesel dengan anak tudung yang sintetik. So pakai anak tudung kapas, pakai anak tudung daripada material-material yang natural supaya dia boleh bernafas dan tak menghasilkan statik. Ketiga, bila pakai tudung, kalau boleh jangan ikat ketat. Sebab bila ikat ketat, rambut akan tercabut. Orang kata, alah, ikat sekejap je. Kalau ikat sekejap, tak apa. Kat rumah pusing-pusing sekejap. Kalau ikat 8 jam, memang akan tercabut dekat depannya. Anak rambut semua akan terkeluar. Tu yang dia jadi bila dia pakai tudung lama, nampak tak anak rambut banyak gila kat sini. Tu semua rambut yang tercabut dah tu. Dia jadi anak rambut. Okay. So yang keempat, bila you pakai tudung, pastikan you buat detox sebulan sekali sekurang-kurangnya. Apa itu detox? Mama ada share dekat Mama punya YouTube, boleh tengok. Kita promote YouTube kita pula. So you kena kena buat detox. Kalau tidak memang akan ada skap berbau, tersumbat dan kelomomo. Okeylah, itulah antara tips, banyak lagi tapi itu yang paling penting. Ini adalah soalan untuk bagi inspirasi kepada orang yang nak buka salon. Apakah persediaan yang perlu ada untuk salon owner kalau dia orang nak mulakan bisnes salon ni? Okay. Unfortunately, dekat Malaysia, untuk buka salon semudah you perlu ada duit sahaja. Kalau dekat Europe, orang yang nak buka salon, I think Abang mesti tahulah kan, sebab kalau kat UK, kalau dekat Europe nak buka salon, mempunyai badan nak buka salon tu, kenalah seorang hairstylist juga. Not only that, dia kena ada sekurang-kurangnya 6 tahun pengalaman sebelum dia boleh buka salon. Kalau kat Malaysia, Mak Datin ni ke nak buka, Mak Datin tu ke nak buka, ada duit dia buka. Okay, star famous nak buka, dia buka. So tak boleh. Okay, boleh kat Malaysia boleh, tapi itulah. Okay, so kalau boleh, nasihat Bambang, kalau sesiapa yang nak buka salon, walaupun you bukan hairdresser, kena cari partner, at least seorang hairstylist yang profesional. Sebab at least dia tahu itu bidang dia. So you boleh sama-sama. Sebab bisnes kan boleh buka ada partner. So kalau seorang bukan hairstylist, seorang mesti hairstylist. At least hairstylist mesti profesional. Sebab kita kena ingat, bila kita buka salon ni, kita bukan sahaja deal dengan orang. So contoh kalau Lan kan, kalau Adi pergi salon, kalau ada masalah-masalah terjadi di salon, kalau dia nak tanya owner tak faham pasal dunia hairstylist, macam mana nak jawab? So sebab tu owner mesti pandai dalam bidang hairstylist. Keduanya, kalau orang yang nak buka salon ni, kalau boleh buka tu memang kita buka untuk profit, okay? And then sama it's a cash business, memang suka. Habis dia buat orang bayar, habis dia orang bayar, bisnes ni tak ada hutang. So itu yang bestnya. Tetapi it's a service punya industri. So bila nak buka salon tu, pastikan jangan lupa you punya staff, you kena coaching service. Sebab kadang-kadang dia orang lupa. Technical skill power, tapi communication skill tak power. Maksudnya tak pandai baca orang punya body language, tak pandai baca sama ada. Kadang-kadang kita kena tahu read between the lines clients tu kan. Kadang-kadang ini suka ke tak suka. Kita boleh tengok dia punya riak-riak. Benda-benda tu kena pandai. So kena banyak ajar anak-anak buah ataupun staff-staff benda-benda yang selalu dilupakan ni lah. And then of course jangan lupa sebagai pengusaha salon,
kita jangan apa panggil level yang sama saja. Kita sebagai owner, kita kena pergi kelas. Walaupun kita owner, kita yang kena pergi kelas. Kita tengok apa yang the latest trend. Hari tu mula deep dive, lepas tu dah jadi ombre, lepas tu ada balayage pula, lepas tu ada manipis highlight. Kalau you tak pergi kelas-kelas, tak pergi ni, you takkan faham apa aku cakap ni sekarang ni. Balayage, manipis highlight, apa ke benda tu Bambang? So benda-benda macam ni you kena tahu. Okay, as a pengusaha salon kena selalu pergi beauty expo. Untuk apa? Untuk kita tahu what is the latest machine kat luar sana. Itu je. Last. Yes. Okay, thank you Bambang sebab luangkan masa untuk sharing, good sharing, kongsi pengalaman dan juga ilmu yang perlu yang kita nak tahu daripada kita nak tanya pun takut nak approach orang. Ini adalah bagus sebab you share you ilmu dengan pengalaman. So sekarang ni kita ke segmen seterusnya Lan. Sebab aku dah lapar dah ni. Ada segmen kita dah lapar ni. Segmen seterusnya kita namakan segmen makan. Oh, patutlah aku lapar. Okey, dalam segmen ni kita nak minta macam Bambang, Adi termasuk saya untuk review apakah makanan yang terbaru korang order. Sekarang ni zaman-zaman food review kan. Everybody can review their own food. Betul kan. Okey Adi, boleh sila review. Okay, episod ni I nak review. I selalu kalau pergi ke restoran ni dekat restoran Ibu dekat London, air batu campur ABC dia. ABC dia adalah yang tersedap di bumi Eropah. Okay, kepada sesiapa yang ingin pergi ke restoran Ibu, korang boleh pergi ke Lancaster Gate Underground Station, depan Hyde Park, berdepan dengan Hyde Park. Try order ABC dia. ABC dia memang terbaik. Kalau markah 5, I bagi 4.8. Tak je ABC. Adakah duduk negara sejuk lepas tu ABC dia tak cair-cair ke? Taklah. ABC kalau kau makan kenalah makan time-time sama kan. Winter tak adalah. So kalau Bambang pula? Okay, kalau Bambang nak makan makanan Sarawak sekarang ni dekat Damansara Perdana, dia ada nama dia Cafe Sarawak. Oh So yes. kalau orang Sarawak dia akan suka apa? Mi kolok. So Mama suka dia punya mi kolok dia, mi kolok daging tu sedap sangat. So dekat Damansara Perdana nama dia Cafe Sarawak. Sedap gila. Kalau Bambang order, terus Bambang order 2 mangkuk sebab tahu nanti tak payah order lagi sekali. Ya. Malu. Sebab porsinya adalah kena 2. Kena 2, yes. Kalau Lan? Bawah ni kita order fishbowl dekat Wang Utama. Dia makanan-makanan healthy. Kau jangan judge daripada muka aku yang besar ni tau. Sebab dia macam dia macam cuti, hari cuti daripada makan benda tu, makan benda ni, semua jenis lemak aku dah hadam. Lepas tu hari tu kira macam cuti dari segala benda, makan sayur-sayur, kira clean lah. Cheat day untuk makanan-makanan yang mencabar. So balik pula. Terbalik. Terbalik. Okay, markah cucuk tekak dia sedap. I bagi 5. Dan minta korang suggest tempat makan sedap yang korang pernah pergi. Okay, Adi dulu. Okay, kalau I Lan dengan Marsha yang kenalkan restoran ni. Kalau tak silap I dekat section 7 Shah Alam. Nama restoran tu Pinggan Putih. Oh yes, Pinggan Putih. Dia restoran ni dia very small kan Lan, tapi very cozy. Dia punya makanan yang I suka selalunya kalau orang kata makanan-makanan Melayu yang fusion ni rasa dia macam ada lari sana sikit dari sini. Tapi Pinggan Putih di Shah Alam section 7 ni memang fusion. Makanan dia memang fusion tapi dia punya rasa memang sedap. Memang sedap. Dia simple tapi rasa dia kena. Okay, yang ini I bagi out of 5, markah dia I bagi 4.8 juga. Cucuk bintang. Close to 5 tu. Okay. Yes. Pinggan Putih section 7 Shah Alam. Sedap. Okay, Bambang. Dekat ni kalau I bawa
ampang jong taufu. Saya korang pun tahu kan? Oh, sedap. Sedap kan? Kalau I tu kalau dia seorang je, dia punya benaklah yang crispy tu, Hmm. Oh yes. dia makan 20. Dia seorang je. Sebenarnya Ya, I betul. kalau Yong Taufu pun I akan makan benda tu. I suka makan benda tu. Yang Ha, crispy tu. itu. I boleh makan 10 kot. Macam tu. 10 dia 20. Kat situ je dah 30. Dua orang makan 30 keping benaklah tu. Kau rasa? So memang sedap. Memang sedap. So I bagi dia for Yong Taufu punya benda, abang bagi dia 5 markah. Terus. Dia Wow. makan cucu tekak dia. Ya. Okey, I dekat Bumi Ampang juga, nasi lemak Royal Kedah Ampang. Tahu tak? Pernah pergi tak? Kat Dekat mana? Taman Dagang. Dekat Jalan Taman Dagang. Okey, kat situ dia macam nasi kandar biasa tapi cuma nasi dia warna kuning. Sedap lah Itu dengan kau bagi berapa markah dia? yang itu of course lah nasi kandak 5 lah. Sedap. Kari, bendera boy, lepas tu papadum. Lepas tu cili hijau yang crunchy tu. Dah lama gila. Sedap, Aku dah Itu lama gila bukan tak cheat makan. day kan? Ha? Itu hari biasa. Itu bukan cheat day kan? Itu hari-hari normal. Okey. Sampai sudah kita tadi kita dah cakap pasal ni Bambang apa kita punya review makanan, dah cakap makanan sedap. Kita ke segmen seterusnya kali ni. Kita ada segmen terakhir ni, segmen terakhir okey. Segmen ni kita akan panggil special DJ Lalan untuk baru kata meneruskan segmen suapan rohani. Silakan DJ Suapan Lalan. rohani. Oh my god. Okay. Kita nak suap jiwa-jiwa yang berjuang. So Assalamualaikum semua. Apa khabar jiwa-jiwa yang berjuang? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Berseri-seri ya, muka masing-masing dengan aura positif. Hari ini kita nak mengisi jiwa yang berjuang dengan memberi suapan rohani kepada semua pendengar kita. Mungkin ada di antara kita sedang bergembira menyambut kemenangan dan mungkin banyak dan ramai di antara kita yang tengah berjuang dengan segala jenis kesempitan. So kita bertiga ni gandingannya untuk memberi kata-kata inspirasi, semoga dapat memberi jalan dan sinar untuk mereka yang dalam kegelapan. Okey, dipersilakan Adi. Mungkin kata-kata ni I pegang dah lama juga untuk diri I. Kalau korang nak ambil boleh gunakan take pride in your work. Okay, tanamkan sifat bangga dengan kerjaya kita. Tak kisahlah apa saja kerja kita yang kita buat, kerani ke, tukang masak ke, tukang gunting rambut ke, kita buat kerja kita buat betul-betul sepenuh hati dan seikhlas hati. Okey. Itu daripada I. Simple. Dia just short, sweet and simple daripada Adi. Yes. Okey, Bambang pula. Okay, Bambang memang dah berdulu masa zaman belajar. Tapi ni more kepada Bambang punya bidang. Bambang punya kunci kejayaan bisnes Bambang, okay, until now, in hairdressing. Treat your loyal client as your new client and treat your new client as your loyal client. Mungkin boleh juga kat bisnes lain. So maksudnya dengan kata lain sama rata. So new client pun kita treat as loyal client pun kita treat as a new client. Macam tu lah. Okay, faham. Okay, untuk saya pula, okay, macam jangan duduk dalam comfort zone terlalu lama. Sebab bergeraklah. Okay, kalau kita duduk dalam comfort zone terlalu lama, dia macam umpama macam ni, badan ni yang macam kita mengumpul-ngumpul lemak-lemak terkumpul ni. So macam kita akan selesa dan duduk je, tak kisah, umur bukan penghalang. Ada certain area lagi yang kita tak explore dalam diri kita. Sekarang ni zaman pandemik, is the best time untuk kita gali balik apakah ada hidden talent dalam diri kita. Okay. Betul. So waktu sekarang berenanglah di lautan yang lebih besar dan kita belum tahu akan resultnya. So kita belasah je dulu, berenang je. Okay, keluar dari comfort zone. So okay, itu sahaja daripada saya. Thank you so much Adi dengan Bambang atas perkongsian dia tadi. Terima kasih, beri tepukan untuk diri masing-masing. Sama-sama. Semoga dia macam
beri ruang pada jiwa-jiwa berjuang untuk terus berjuang. Okey Adi. Okey, itu dia tadi. Selesai sudah segmen Suapan Rohani daripada DJ Lalan, dan terima kasih Bambang sebab kongsi nasihat apa kata-kata mutiara tadi. So, tibalah ke penghujung podcast The Laram Show. Bambang, ada apa-apa ucapan atau promosi ataupun YouTube nak dikongsikan di luar sana pada pendengar dan juga penonton The Laram Show? Silakan. Okay, first of all, Mama cakap thank you bagi Mama platform untuk put my words out there dekat you punya podcast ni. Sangat-sangat bersyukurlah you guys jemput Bambang. And then of course sesiapa yang nak lihat hasil kerja Bambang ataupun nak tengok apa yang Bambang buat sekarang ni ke apa ke, boleh follow my IG. Okay, Bambang Sudito, nama Bambang dah dapatkan je, itu saja. My IG, my FB dengan my YouTube. And then Bambang nak minta just you guys doakan untuk Bambang sentiasa diberi inspirasi untuk berkongsikan my knowledge semua, sebab Bambang suka sangat share knowledge dengan you guys semua. Okay, just doakan inspirasi tu datang, sebab kadang ni nak share tu apa benda nak share ni kan. Itu je. Amin. Okey, amin. thank you. Amin. Thank you Bambang. Terima kasih tetamu kita Bambang minggu ini, dan juga tak lupa juga kepada pendengar dan juga penonton The Laram Show. Jangan lupa teruskan menonton dan teruskan sokongan anda dengan membeli barangan atau produk dari Laram Lifestyle di laman web kami www.laramlifestyle.com, dan jangan lupa anda boleh menikmati diskaun sebanyak 10% dengan menggunakan promo kod The Laram Show. Semua dalam in one word, rapat-rapat The Laram Show. Okay, back to you Lalan. Teruskan mendengar Laram Show Podcast untuk dengar balik episod-episod yang terdahulu yang akan datang di Spotify, dan kalau nak tengok wajah-wajah jiwa-jiwa yang berjuang, Bambang, Adi, Lalan, boleh tengok dekat YouTube kita di Laram TV. Dan thank you so much Bambang atas kesudian jadi kita punya guest dan cerita and bagi banyak ilmu dan inspiration. Adi, thank you so much. Sehingga berjumpa lagi di episod akan datang dengan tetamu yang lain. Thank you. Bye-bye. Bye. Thank you guys.